Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Minggu ni kita akan buat revision tentang topik solid geometry. Topik ni biasanya masuk dalam SPM Kertas 2 bahagian A dan biasanya 4 markah. Tahu tak soalan yang mana? Ini soalan yang korang kena cari isi padu tu. Isi padu silinder, isi padu sfera apa semua tu. Yang ni lah. So sebenarnya soalan ni untuk topik ni, soalan SPM ni sebenarnya agak senang lah. Sebab sebenarnya kita hanya merujuk kepada formula je. Kita pandai apply formula dia, InsyaAllah boleh jawab. Okay, so dalam ni yang penting ada 4 formula yang korang perlu tahu. 4 formula ni nak kena hafal ke, tak nak hafal pun tak apa. Sebab dia ada bagi dalam exam nanti. Dia ada bagi dalam kertas periksa nanti. Cumanya korang wajib fahamkan cara nak guna dia. Okay, so ada 4 formula lah kat sini. Isi padu prisma, isi padu silinder, isi padu kon dan juga isi padu sfera. Biasanya yang ni tak ada masalah. Tapi masalah student biasa dekat sini. Isi padu prisma. Okay, so kita masuk kepada yang pertama. Yang ni kena fokus. Fokus kat sini. Yang ni penting. Yang ni biasanya student buat silap. Nak cari isi padu prisma. Isi padu prisma sama juga dengan luas tapak dan darab panjang. Sebenarnya luas tapak ni kalau ikut kat sini dia tulis luas kerata rentas, tapi saya tulis kat sini luas tapak. Okay, so cuba korang tengok dulu. Agak-agak korang kalau dalam exam, korang tahu tak macam mana nak cari isi padu ni? Kalau tahu bagus, kalau tak tahu fokus kat sini. Okay, kebiasaannya isi padu prisma ni dia akan bagi yang bentuk trapezium punya tau. Kebiasaannya prisma ni maksudnya dia boleh jadi yang square punya, yang segi 4 punya, segi 3 punya, yang 3D punya lah. Segi 3, segi 4, pentagon, heptagon apa pun boleh jadi. Tapi biasanya dalam SPM dia akan bagi segi 4 yang trapezium. So kat sini saya akan fokuskan untuk cari jenis trapezium punya. So luas tapak ni kat sini kita akan fokuskan luas trapezium. Okay, sebab kat sini lah biasanya ramai student akan buat silap. Okay, so luas trapezium darab dengan panjang. Apa formula luas trapezium? Formula luas trapezium adalah 1/2 darab dengan A tambah B darab dengan tinggi. A tambah B ni apa? A tambah B ni adalah garis yang selari. Okay, so korang kena ingat benda ni. Kena ingat cara nak cari luas trapezium macam mana. Lepas tu darab dengan panjang, kita dapatlah isi padu untuk prisma trapezium ni. Okay, so kita tengok contoh yang ni. Macam mana nak cari dia. Luas tapak kat sini kan. Okay, luas tapak ni sebenarnya adalah luas trapezium. Okay, maksudnya kalau ikut luas tapak ni kat bawah kan, tak kisahlah trapezium ni duduk kat bawah ke, kat atas ke, kat sebelah kiri ke, kanan ke. Tapi yang bentuk trapezium tu, yang tu kita akan jadikan dia luas tapak. So contoh kat sini, kan tengok luas tapak dia kan ikut kat bawah kan. Ni tapak kan, kat bawah kan. Tapi kat bawah ni bentuk apa? Kat bawah ni bentuk segi 4, rectangle kan. So ini kita tak akan ambil ni sebagai luas tapak dia, sebab ini bukan trapezium. So kita akan ambil yang trapezium punya. Kat mana bentuk trapezium? Yang atas ni boleh ke? Tak boleh juga. Ini pun rectangle, ini pun rectangle. So kita akan ambil kat sini. Nampak tak kat sini? Ni kat sini. Kita akan ambil yang ni sebagai luas tapak dia. So kita cari luas trapezium and then kita darab dengan panjang. Okay, so dia akan jadi, pakai formula dia, 1/2 A tambah B. A tambah B ni adalah garis yang selari. So ini bentuk trapezium. Kat mana garis selari dia? Ini dan juga ini. Ini tak boleh ke? Ini tak selari. So ambil yang ni dengan yang ni. So 20 tambah dengan 16. Kat sini 16. So kat sini pun 16. So 20 tambah 16. Lepas tu darab dengan tinggi. Okay, mana tinggi dia? Kalau ini garis lari dia, tinggi yang ni, yang ada sudut 90 darjah ni. Jangan ambil yang ni tau. Nak ambil tinggi dekat ada sudut 90 darjah 2 ni. Ini tinggi dia. So tinggi dia adalah 10 cm. Okay, so ini adalah formula untuk luas trapezium 1/2 darab dengan A tambah B darab dengan tinggi dia. Tapi sebab kita nak cari sekarang ni isi padu prisma, isi padu trapezium ni semua. So kita akan darab dengan panjang.
So kita akan darab lagi dengan panjang. Panjang dia yang mana? Okey. Kalau kat sini apa ni? Kita cari luas kat sini, panjang dia ni, yang ni. Biasanya panjang dia akan sama. Contohnya yang ni akan sama dengan panjang ni, sama dengan panjang ni, sama dengan panjang ni. Contoh kalau kita ambil panjang yang ni, boleh tak? Ini panjang macam ni, ini panjang macam ni, panjang dia tak sama, tak boleh. So kita nak panjang yang sama. Ini luas dia, ini akan jadi panjang dia. So panjang dia adalah 8 cm. Okey. So masukkan dalam kalkulator, kira semua ni dan kita akan dapat jawapan dia 1440 cm kubik kuasa 3 sebab isi padu. So ini jawapan dia. Okey. So contoh yang kedua. Tengok yang ni, apa beza yang ni dengan yang ni? Okey, yang ni bentuk trapezium dia dekat belah tepi macam ni, yang belah depan macam ni kan. Okey, tapi yang ni bentuk trapezium dia kat mana? Ini. Dekat atas ni ataupun tapak dia. Sama je, mana-mana pun boleh. Okey. So untuk yang ni baru aku boleh pakai luas tapak yang ni. Sebab trapezium dia dekat tapak kat sini. So pakai formula sama juga macam biasa. 1/2 darab dengan A tambah B. So panjang yang selari kat sini. Ini berapa panjang dia? Ini 30. Ini tambah dengan yang ni. Yang ni pula berapa panjang dia? Sama dengan yang ni kan, 10. So tambah dengan 10. Lepas tu darab dengan tinggi dia. Darab dengan tinggi dia. Tinggi dia kat sini. Yang sudut 90 darjah ni. So darab dengan 10. Ini barulah luas trapezium. Tapi kita nak isi padu. Nak isi padu, kita kena darab dengan panjang. So darab dengan panjang. Panjang dia yang ni. Nampak tak sama? Panjang ni, panjang ni, panjang ni, panjang ni semua sama. So panjang kena sama. So darab dengan 20. So masukkan dalam kalkulator dan korang akan dapat jawapan dia 4000 cm kuasa 3. Jangan lupa ada kuasa 3 sebab ini adalah isi padu. Okey, kita pergi laju sikit Okey, contoh seterusnya, isi padu silinder. Ini rasanya semua dah pandai tapi tak apalah, setuju juga. Pakai formula ni je, boleh tengok dekat depan. Pi J kuasa 2 T. So masukkanlah. Pi berapa? Pi 22/7. Pi darab dengan J berapa? J dia bagi kat sini 12 cm. So 12 kuasa 2. Darab dengan T. T tinggi dia berapa? 30. So masukkan dalam kalkulator dan kita akan dapat 13,577.14 cm kuasa 3. Sebab kena ada kuasa 3 ni sebab isi padu. Okey, contoh seterusnya isi padu kon. Pakai formula yang dibagi juga dekat depan kertas exam tu. Okey, masukkan je 1/3 pi semua orang tahu 22/7. Okey, darab dengan jejari dia. Jejari dia kat sini 10. So 10 kuasa 2. And then darab dengan tinggi. Tinggi dia 20. Okey, untuk kon ni jangan keliru, okey. Untuk tinggi dia, kita akan ambil tinggi kat tengah ni. Tinggi macam ni. Tinggi ni. Bukan tinggi yang hypotenuse ni. Kita ambil tinggi menegak ni. Boleh? Okey. So katakanlah dalam soalan tu dia bagi dua tinggi. Yang ni dengan yang ni kita akan ambil tengah. Kalau dia tak bagi tengah ni, kena cari. Dia bagi nilai sini, bagi nilai sini, kita boleh cari guna teorem Pythagoras. Okey. So masukkan dalam kalkulator dan kita akan dapatlah jawapan dia 2095.24 cm kuasa 3. Jangan lupa ada kuasa 3. Okey. So last sekali. Isi padu sfera. Formula yang keempat. So masukkan juga formula dia 4/3 pi 22/7 kali dengan J kuasa 3. Jejari dia adalah 3 kuasa 3. So masukkan dalam kalkulator dan akan dapatlah jawapan dia 113.14 cm kuasa 3. Okey. So dah siap. So sekarang ni korang dah faham basic untuk untuk pakai formula dia kan. Dah tahu cara nak guna formula dia kan. So sekarang ni kita akan nak aplikasikan dalam soalan dia lah pula. Okey. Soalan SPM memanglah kita akan pakai formula ni, tapi ada yang dibagi direct. Soalan yang direct, ada yang bagi macam kebat sikit. Ni contoh soalan SPM 2012. Yang ni soalan direct lah ni. Sebab soalan dia just minta kita cari isi padu. Isi padu
seluruh rajah. So ini memang soalan direct lah. Soalan direct. Isi padu seluruh rajah. So kita kena cari isi padu semua ni. Okey, so tengok kat sini. Ini adalah gabungan dua prisma. Satu bentuk trapezium, satu yang rectangular biasa, segi empat biasa. Okey. So kita cari untuk luas ni dulu. Katakanlah ini A, ini B. Okey. Luas A, luas untuk trapezium. Sorry, bukan luas, isi padu. So untuk isi padu ni, untuk isi padu A, formula dia adalah, ini trapezium kan. So formula dia adalah luas trapezium, iaitu 1/2 kali dengan A tambah B, panjang yang selari 12, tambah dengan, kat sini berapa? Sama dengan sini, 5. Kat sini 5, kat sini pun 5. So 12 tambah 5 kali dengan tinggi dia. Tinggi dia kat mana? Dekat yang ada sudut 90 darjah. So tinggi dia 6. Okey. Lepas tu darab dengan panjang. Sebab kita nak cari isi padu kan. Kalau ini saja, ini luas saja. Ini luas trapezium. Tapi kita nak cari isi padu. So kena darab dengan panjang dia kat sini. Panjang dia kat sini. Darab dengan 4. So masukkan dalam kalkulator dan kita akan dapat jawapan dia adalah 204. So seterusnya, untuk bentuk B ni senang saja kan. Bentuk segi empat macam ni je, cuboid macam ni. Okey, so kalau bentuk macam ni, formula dia just panjang darab lebar darab tinggi. Okey, so 7 darab 5, ini 7 darab 5 darab lebar, ni dia 6. 7 darab 5 darab 6. So masukkan dalam kalkulator dan kita akan dapat jawapan dia 210. Tapi soalan minta isi padu seluruh rajah. So ini isi padu A, ini isi padu B, kemudian kita tambah. A tambah B sama juga dengan 204 tambah dengan 210 sama juga dengan 414 cm kuasa 3. Siap. Ini soalan SPM 2012. Senang kan? Memang senang. Kalau dapat soalan macam ni memang syukurlah. Tapi tak tahulah kan, korang kan dah 2020 kan. So maybe soalan susah sikit lah. Ini soalan 2015. Ni soalan zaman Sir SPM ni. Okey. Yang ni agak kebat sikit. Tapi sikit je, tak banyak pun. Okey. Baca soalan dulu. Sebuah silinder dengan tinggi 20 cm dikeluarkan daripada prisma itu. Okey. Kat sini kita dapat satu prisma kan. Prisma yang sini bentuk dia trapezium. Dan dalam ni ada silinder. Dia keluarkan silinder ni. Dikeluarkan silinder ni daripada prisma ni. Okey. Isi padu pepejah yang tinggal ialah 4280 cm kuasa 3. Maksudnya selepas dia buang silinder tu, isi padu yang tinggal banyak ni je lagi. So soalan dia, hitung jejari silinder itu. Dia nak cari jejari silinder ini. So sekarang ni ada prisma, dia keluarkan silinder dalam tu. Bila dia keluarkan silinder, baki dia tinggal 4280 cm. Jadi apa yang kita boleh concludekan kat sini? Apa yang kita boleh concludekan kat sini adalah isi padu prisma, bila dia buang silinder tu, bila ditolak dengan isi padu silinder kat dalam tu, berapa baki dia? Baki dia adalah 4280 cm kuasa 3. Faham tak? Isi padu prisma semua sekali ni, bila dia buang silinder, so tolak lah sebab dia buang silinder. So isi padu dia tinggal lagi 4280 cm kuasa 3. So apa yang dia nak cari dalam soalan ni sebenarnya? Dia nak hitung jejari silinder. Dia nak jejari silinder. Maksudnya, bila dia nak jejari silinder, kita nak cari dekat belah-belah sini. Bahagian-bahagian sini. Jawapan dia ni ada kat sini. Kalau tengok kat sini, isi padu silinder kan. Apa formula isi padu silinder? Apa formula dia? Pi J kuasa 2 tinggi. Yang mana yang kita nak? Jejari dia. Ini yang kita nak. Isi padu prisma pula, apa formula dia? Kalau tengok kat sini, trapezium kan. So kita tahu formula dia adalah 1/2 darab dengan A tambah B darab dengan tinggi
darab dengan panjang. Okey. So kita boleh masukkan formula ni. Okey. 1/2 A tambah B. Okey, kita tengok kat sini. A tambah B ni yang selari. So ini dengan yang ni yang selari. 30 cm dengan 16 cm. Sorry, sekali lagi saya tanya, korang fahamkan apa maksud selari kat sini? Maksudnya garis yang selari lah, ini dengan yang ni. Mana bentuk trapezium? Ini bentuk trapezium kan? Okey. Kalau ini dengan yang ni selari ke? Tak selari. Kalau ini dengan yang ni selari ke? Tak selari. Yang ni dengan yang ni selari ke? Tak selari. So yang selari, yang ni dengan yang ni. So kita akan tambah dua sisi yang selari. Saya explain lagi sekali, takut ada yang tertinggal tadi. Okey. So 30 tambah dengan atas ni 16. 16 darab dengan tinggi. Tinggi dia berapa? Tinggi dia sekali lagi tengok dekat ni kan, tengok kat sudut 90 darjah. Ini 90 darjah ke? Bukan. Ini 90 darjah ke? Bukan. So kita tengok dekat sudut 90 darjah. So berapa tinggi dia? 20 cm. 20 cm. Kemudian darab dengan panjang. Darab panjang pula. Panjang dia ambil yang dekat sini. Berapa panjang kat sini? Panjang kat sini, panjang kat sini, panjang kat sini. So 16 cm. Okey. So ni isi padu prisma. Tolak dengan isi padu silinder. Isi padu silinder pula. Pi. Pi berapa? 22/7. Darab dengan J kuasa 2. J berapa? Tahu tak jejari dia berapa? Tak tahu. Sebab itulah soalan dia minta kita cari jejari. J kuasa 2 darab dengan tinggi. Tinggi dia tahu tak? Tinggi ni. Tahu. Dia ada bagi kat sini ke? Dia tak bagi kat sini. Dia bagi dalam soalan. Sebab tu kena baca soalan. Dia bagi sebuah silinder dengan tinggi 20 cm. So kat sini tahu 20. So isi padu prisma, ini formula isi padu prisma, tolak dengan isi padu silinder yang dalam ni. So baki dia berapa? Baki dia yang ni 4280. Okey, lepas tu kita nak cari jejari kan. Nak cari jejari, kita kena alihkanlah yang lain. Alihkan yang lain. Yang ni kita selesaikan yang ni, kita akan dapat. Yang ni kita akan dapat masukkan dalam kalkulator semua ni. Isi padu prisma kita akan dapat 7360. So tolak dengan yang ni pula, kita akan dapat berapa? Yang ni kita akan dapat 62 6/7. J kuasa 2. 22/7 darab dengan 20, kita akan dapat 62 6/7. Lepas tu darab dengan J kuasa 2. So akan ada J kuasa 2 belakang ni. So sama juga dengan 4280. So kita alihkanlah 7260 ni pergi belah sana. So dia akan jadi J kuasa 2 sama juga dengan 4280. Yang ni positif, pergi sana akan jadi negatif. So akan jadi negatif 7360. Sekejap tak nak bagi keliru. Okey, bahagian sini. Okey, 7360. Okey. Lepas tu ini pula negatif 62 67 J kuasa 2 ni pergi ke sana. J kuasa 2 ni tak payah pergi ke sana sebab kita nak kekalkan kat sini kan. Kita nak alih yang ni, negatif 62 67. Ini adalah darab. 62 67 darab dengan J kuasa 2. So bila darab pergi ke sana akan jadi bahagi. So dia akan bahagi dengan negatif. Jangan lupa dia negatif. Negatif 62 6/7. So masukkan dalam kalkulator 4280 tolak dengan 7360 bahagi dengan negatif 62 6/7. Kita akan dapatlah jawapan dia. J kuasa 2 sama juga dengan 49. So kalau J kuasa 2 sama juga dengan 49. Kalau J sama juga dengan punca kuasa 49. Kuasa 2 pergi ke kanan akan jadi punca kuasa 2. So punca kuasa 49 tekan kalkulator, kita akan dapat 7. So kita tahu jawapan dia adalah 7. Jejari dia adalah 7 cm. Ada kuasa 2 tak? Ada kuasa 3 tak? Tak ada sebab panjang. Okey. So boleh faham? Sorry ni keliru sikit. Korang ambil, kalau korang nak buat sendiri, korang ambil kat sini je. Lepas tu korang terus selesaikan sendiri, ikut cara korang lah. Dan akan dapat jawapan dia. Jejari dia sama juga dengan 7. So yang ni sebenarnya dia tak adalah susah sangat, tapi dia bukan soalan yang direct lah. Dia bukan minta kita cari yang ni, luas yang ni, luas yang ni. Tapi dia bagi luas and then
Sorry, bukan luas, isi padu. Dia bukan minta kita cari isi padu, tapi dia bagi isi padu, and then dia minta kita cari yang kecil-kecil punya tu, macam jari macam ni. Tapi still kena pakai formula isi padu juga. Sebab tu soalan ni dia sebenarnya tak susah sangat. Korang kena faham formula dia je, tahu macam mana cara nak guna formula dia, and then boleh jawab. Alih-alihkan je dan dapatlah jawapan. So harap korang boleh faham. Kalau soalan macam ni jangan buat silap, rugi. 4 markah banyak juga tu untuk menyumbang kepada daripada B dapat A kan. 4 markah tu banyak. Okay. So good luck. Nanti saya akan bagi latihan dalam grup WhatsApp. Okay semua, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.